Hai, Assalamualaikum. Okay, berjumpa lagi kita dalam PDPR 3.0. Kita masuk bab 3 kegravitian. Okay? Okay, untuk hari ini, nota yang awak perlu buat seperti biasa, nota padat, nota ringkas. Mesti dia ada mula dengan konsep hukum. Okay, dekat sini awak akan belajar tentang hukum kegravitian semesta Newton. So, sila tulis tajuk tersebut. Kemudian awak akan nyatakan apa itu daya graviti. So, make sure ini yang pertama lah. Definisi daya graviti, iaitu daya semesta. Okay? Drawing tak payah buat, tulis saja daya semesta yang bertindak. Kemudian, terus masuk hukum pertama. Hukum kegravitian semesta Newton. Hukum kegravitian semesta Newton, dia relate kepada dua. Satu, hubungan dia dengan jisim. Jisim objek pertama dengan jisim objek kedua. Kemudian hubungannya dengan jarak. Okey, jarak, radius. Macam ni. So, untuk kegravitian semesta Newton kedua, sila draw gambar ini dan formula tersebut. Okay, so dia punya formula akan dapat M darab M per R square. Okay, di mana dekat sini dia, definisi dia menyatakan dia akan dilengkapi dengan ungkapan di bawah. So, bila dia jadi equal to daripada simbol tulang ikan tadi kan. Simbol tulang ikan, saya tunjuk semula. Ini hubungan. Tulang ikan ni maksud dia hubungan macam huruf macam gitu. Macam ribbon tu. So, dia akan digantikan dengan persamaan. So, bila dia ada persamaan, dia mesti ada pemalar dekat depan. Ini. Pemalar dekat depan ialah G. G besar. So, bila saya sebut hukum kegravitian semesta Newton pertama, dia akan melibatkan G mm per R square. So, F ialah daya, mm R G. Semua tu awak kena salin. So, ini adalah nota seterusnya. Sila salin kotak warna pink. Okay, kotak ini, formula ni akan diberi bahagian atas ni, tapi dia tak akan mention apakah G, apakah M, apakah R. So, awak kena kenal pasti sendiri. Dia mesti dikenal pasti dengan pemahaman bahasa Inggeris awak. G, gravity, gravitational. Okay, M, mass. Awak kena guna konsep bahasa Inggeris awak tu lah. Okay, next. Awak akan nampak tentang pengiraan, ni algebra biasa dan awak akan tekan kalkulator. So, at the end of the day, dia akan dapat dalam unit Newton. Daya sentiasa unit Newton. Okay, disebabkan ia adalah tentang pusat bumi, jatuh ke bumi, dia adalah daya, which is daya gravity. That's why dekat sini F ni bukan daya biasa, F ni adalah daya gravity. Okay, nota seterusnya, selepas kotak pink tadi, awak akan terus saja masuk ke hukum yang kedua. Okey, hukum yang kedua, sila turun lagi ke bawah. Graf ni tak payah buat. Okey, hukum yang kedua awak akan terus masuk di sini. Kita masukkan pecutan graviti dulu, okey? Kita add on sikit sebelum hukum kedua. Pecutan graviti, G sama dengan G besar darab M darab R square. Okey? So, dekat sini awak boleh ambil nilai G, M dengan R square tu seperti mana dekat contoh atas. Dekat sini. Ni. Okay. R besar, M besar, G besar. Okay, next. Lepas kotak pink, sila salin ini. Sila salin ini. Kotak oren. Okay, dia akan di-apply dalam formula ini. Sila salin ini. So, kalau question tanya, kira pecutan graviti. So, akan just masuk dalam ni lah. Persamaan algebra ni. Okay? Okay, next. Tadi saya kata masuk hukum kan? So, bila kita masuk hukum, hukum itu berada di sini. Okay, ni tak ada apalah. Hari tu dah keluar ujian kan? Saya kata kita akan pusing satu objek dari tengah, dari pusat. So, bila ada gerakan membulat, dia akan menghasilkan daya. Okay, dah keluar hari tu kan soalan. Okay, sekeliling ini adalah daya dia. Okay, dia akan memusat ke tengah. Macam ni. So, dia akan menghasilkan hal laju. Hal laju dia akan keluar. Ini adalah aplikasi lah. Kalau kita nak kata sesuatu objek itu berputar kan. So, dia ada hal laju dia dan daya ke tengah. Bila daya ke tengah, disebabkan dia macam konsep tali. So, dia akan ada tension. So, daya ke tengah ni kita akan panggil dia tension.
tegangan. So, ni arah tegangan ke pusat dan arah hal lajunya adalah 90 darjah. Sentiasa kalau saya buat jari macam ni, tegangan dengan tegangan dengan hal laju sentiasa 90 darjah. Tengok dekat sini. Hal laju, velocity, tegangan sentiasa 90 darjah. Okey, draw lah kalau perlu. Okey, ini formula seterusnya. Sila tulis formula F sama dengan mv² per R. Andai kata soalan suruh cari F bila melibatkan v². V tu hal laju lah, tadi dah katakan, hal laju secara linear. Okay, next.